lagi dah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini. Yang asal-asal biasa ialah hari ini hari Khamis, kita menjawab soal jawab agama. Hari ini kita ganti dengan kuliah khas online di bawah tajuk Cabaran Akhir Zaman. Pada pagi ini, tajaan dan anjuran ialah di bawah ABB Staf Kelana Jaya, Puan Normah dan rakan-rakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan mereka di sisinya, diampun dosa mereka, dijauhkan mereka daripada malapetaka dan bala dunia, dan dimudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Dijadikan keluarga mereka keluarga sakinah yang terbaik, melahirkan anak-anak dan generasi yang akan datang. Dimurahkan rezeki zahir dan batin, dikabulkan semua permintaan dan hajat insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, di bawah cabaran ataupun di dalam tajuk cabaran akhir zaman, sesungguhnya akhir zaman ialah merupakan saat yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, cabaran yang ditempuh oleh umat Rasulullah sebegitu hebat dan dahsyat. Umat Islam seumpama seperti anak yatim yang tidak ada pembelaan.
Bahkan situasi agama kita pada hari ini berada di tahap yang sangat kritikal. Iman yang duduk dalam jiwa kita sebegitu berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Inilah keadaan yang sedang kita berada ini. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, hari ini adalah hari di mana seperti saya umpamakan tadi, Islam kita, agama kita seperti anak yatim. Tidak ada pembelaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agama kita dicatur oleh musuh Islam. Bukan agama kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang jaganya kita, tapi agama kita dijaga oleh musuh kita. Bila agama ni musuh jaga, maka faham daripada kata agama ni musuh yang jaga, berarti sahabat Sayyidina Muhammad, dia seumpama anak perempuan kita, kita bagi musuh jaga. Apa akan berlaku? Jawab sendirilah. Inilah nasib umat Islam di akhir zaman. Hari ini kita teringat satu ungkapan hikmah yang pernah disebut oleh Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pengarang kitab Ahkam Sultaniyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sebut ad-dinu ussun fama la ussa lahu famahdum. Allahumma salli ala Sayyidina wa sultanu harisuh wa ma la sultana lahu fadai'. Agama itu ialah asas. Sesuatu yang tidak ada asas, ia akan runtuh. Wa sultanu harisuh, kerajaan ialah penjaga kepada agama. Wa ma la sultana lahu fadai', maka suatu yang tidak ada penjaga, ia akan hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah nasib agama kita. Agama ialah asas. Hari ini agama tidak menjadi satu rukun yang penting. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini orang telah membahagikan ilmu. Hak ni ilmu agama, hak ni ilmu dunia. Ataupun hak ni ilmu agama, hak ni ilmu akademik. Itu pemisahan yang telah dibuat. Hak ni sekolah agama, ni sekolah menengah biasa, ni sekolah menengah kebangsaan. Dia buat pengasikan di antara agama dan kehidupan. Jadi bila agama ni dipisahkan dengan kehidupan, berarti orang hidup tidak ada asas agama. Agama ni dia kena jadi panduan dalam hidup, dalam kehidupan. Dia kena ikut agama. Agama ni ialah Allah dan Rasul. Kena ikut kata Allah, kena ikut kata Rasul. Hari ini orang tak berpandukan kepada Allah dan Rasul. Orang buat ketetapan mengikut akal, otak sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana akal kata elok, pada pandangan akal, pada pandangan depa kata elok, ikut.
sedangkan agama ada pandangan dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina. Agama iaitu merujuk kepada Al-Quran, agama merujuk kepada Al-Hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, nak abang kata orang tak ikut agama, sukan. Sukan ni dia agama. Kalau kita tengok Nabi kita SAW sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajak anak kamu berenang, ajak anak kamu memanah. Tu sukan. Maknanya sukan ni dia baik untuk menjadi asbab kekuatan kepada umat Islam. Maknanya sukan baik untuk menjadi latihan kepada anak-anak. Pasal untuk agama. Bagi contoh, as-sibah, alimu auladakum as-sibahah. Sibahah berenang, rimayah mana? Berenang ni dia dia membina kekuatan tangan. Sebab orang dulu-dulu lepas perang, lepas pakai pedang 10 kilo. Jadi kalau tangan tak kuat, mana mungkin nak guna pedang 10 kilo nak tebas tengkuk musuh. Dan Nabi SAW pun suruh umatnya memanah. Sayyidina Muhammad, memanah ni baik. Seperti mana Imam Syafi'i, kalau dia memanah 9 kena, 1 je tak kena. Maknanya dia menjadi petunjuk bahwasanya sukan ialah anjuran daripada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan sukan memanah ni baik sebab anak-anak kita akan jadi fokus di sekolah-sekolah. Sukan yang Nabi sebut ni kena segarkan. Jadi bila pelajar ni dia tak fokus, bagi dia sukan. Bagi dia sukan. Sukan dia ialah memanah. Dia akan fokus belajar. Dia akan membantu seseorang pelajar yang tak fokus. Tapi Yahudi ni dia ganti dengan bola. Dia tengok bola, sana, sini, sana, sini. Kan? Macam tu lah orang main bola. Orang yang main bola lama-lama tinggal mengaji, dia main bola. Tapi tidak sukan memanah. Sukan memanah ni dia fokus. Itulah yang dikatakan agama. Sukan pula kena ikut Islam. Mereka dah 60 tahun lebih. Dulu sukan pakai seluar pendek ya, lah dah pakai sependa. Tu makin teruk. Jadi nak kata apa ni? Agama apa? Itu bukti, satu bukti yang katakan bahawasanya agama tak ada. Agama hanya di masjid dan di pejabat-pejabat agama, di surau, di sekolah-sekolah agama. Agama tak duduk dalam masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah cabaran akhir zaman. Dah kita tahu cabaran macam tu, kita pergi hantar pula ke sekolah yang tak membantu kepada penjurusan anak kepada agama.
Dia seumpama zaman jahiliah orang bunuh anak. Hari ini bila anak-anak tak diberi pendidikan agama, maka berarti ibu dan ayah membunuh masa depan anak-anak. Tak ada agama, tak ada panduan, tak nak pandu, tak ada panduan dalam kehidupan. Orang yang tak ada panduan dalam kehidupan ialah seumpama seperti layang-layang yang putus tali, gelong, pergi mana-mana tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu cabaran di akhir zaman. Di akhir zaman ni pula yang lebih bahaya, Nabi sebut, Nabi lebih takut kepada ulama usuk lebih daripada Nabi takut kepada Dajjal. Dajjal ni bahaya sangat-sangat dah, tapi Nabi lebih takut lagi kepada ulama usuk. Ulama usuk ialah ulama ud-dunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lawan kepada ulama usuk, ulama ul-akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat almarhum guru saya, almarhum Ustaz Fadil Nur, pernah bercerita tentang ulama usuk. Satu masa ada satu orang pemimpin negara namanya Habibur Raqibah. Habibur Raqibah ni, dia nak ulama mengeluarkan satu fatwa boleh berbuka puasa di dalam bulan Ramadan kalau mereka kerja tu kerja teruk. Mana ada hukum macam tu? Jadi bila himpun para ulama, jadi ulama ni yang dihimpun yang ulama-ulama resmi kerajaan, ulama yang kerja mereka itu, mereka pendapatan mereka daripada kerajaan menggajikan mereka. Bila panggil nak turun, nak jatuh fatwa, jadi kata kerajaan ni, kata ulama, tak boleh. Tak boleh. Mana boleh? Ya Wafi, tolak pintu sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Habibur Raqibah tak kata, aku bukan mahu tu. Aku nak fatwa ni. Okey, aku bukan mahu tu. Jadi ulama kata, Tuan Presiden nak macam mana? Tak bagi boleh. Akhirnya keluarlah fatwa berbuka puasa bagi orang yang kerja teruk, harus. Jadi nak kata boleh, boleh saja, boleh saja bagi boleh. Baik. Ulama usul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah ulama yang tidak berani berkata benar. Sebab berkata benar akan menjadikan masalah kepada kerja cari makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu lagi satu cabaran yang ada di akhir zaman. Tu lagi satu cabaran di akhir zaman. Terpaksa berdepan. Sehingga umat bertanya, mana ulama? Mana ulama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya cabaran di akhir zaman adalah cabaran nak bentuk anak-anak menjadi orang-orang akhirat. Sehingga ada satu orang doktor
yang tidak mempercayai sistem yang ada untuk membentuk ke arah kemenjadian seseorang tu manusia. Sebab pada pengamatan dia dalam sistem arus perdana, sistem pendidikan negara, sentiasa berubah. Menteri ni naik macam ni, menteri ni naik jadi macam ni, menteri ni naik macam lain pula. Dia kata nak pergi ke mana? Anak-anak ni nak menjurus ke mana kalau duk berubah. Akhirnya dia mengajak anak dia di rumah. Anak dia menghafal Quran di rumah, dia panggil tok guru mai jadi hafizkan anak dia. Dan dia panggil Rasulullah Sayyidina Muhammad. Selepas anak ni dapat menguasai Al-Quran dan baca Quran dengan baik, bahkan viral di Malaysia anak ni Rasulullah Sayyidina Muhammad. Dan di segi lain, Rasulullah Sayyidina Muhammad diberi ilmu yang lain untuk memantapkan anak ni. Maka dia puas hati. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia puas hati, sebab yang dia nak tu, yang dia acuankan jadi. Sebab pada dia begitulah pendidikan dulu-dulu di zaman kehebatan Islam dulu sehingga melahirkan tokoh-tokoh yang hebat dalam sejarah Islam. Mereka terlebih dulu mereka menghafal Al-Quran, menghafaz Al-Quran. Mungkin seorang tu, ni pandangan mata orang sekularisme, mereka hanya mengidolakan seseorang di sudut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pencapaian dia di sudut keduniaan. Contohnya Ibnu Sina. Ibnu Sina satu orang tokoh dalam ilmu perubatan. Orang tunjuk lagi Al-Khwarizmi dalam bidang dia, Al-Bairuni dalam bidang dia, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tapi tahu tak kata mereka ialah Ahlul Quran. Kalau Ahlul Quran Ahlullah, Nabi kata Ahlul Quran Ahlullahi wa khassatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Quran ialah orang Allah dan orang pilihan Allah. Maknanya mereka wali, mereka awliya. Bila khassatuh maknanya mereka awliya Allah. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, mereka mendalami hukum, mereka menguasai ilmu Islam. Bila mereka mendalami ilmu Islam, mereka mengamalkan ilmu yang mereka belajar, maka keluarlah ilmu yang mereka tak payah belajar. Dia panggil ilmu laduni. Macam contoh, ada satu orang di Kedah ni namanya Pak Bakar, duduk di SIP. Dia satu orang pomen yang blend dari pomen-pomen lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cina, kalau kereta kita rosak, Cina akan tukar seketui. Dia kata kalau tukar ni Haji, dah ni dia tukar seketui. Kita kata pandai Cina tu jumpa tak mana rosak. Cina tak pandai, orang Islam lagi pandai. Pak Bakar dia tak tukar seketui, dia tukar satu. Kalau skru lah. Kalau komputer besar tu ya dia tukar.
Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya dia, Pak Bakar macam mana boleh tahu rosak tentu? Dia kata rasa. Nampak tak? Ni laduni, ilmu laduni. Orang macam ni tengok dia punya background dia. Dia tak makan sembarangan. Dia tak makan ikut suka kedai-kedai. Dia jaga makan. Makna dia mengamalkan ilmu. Ilmu bila kita amal, dia akan dapat. Ilmu yang kita tak payah belajar. Ilmu tu Tuhan bagi. Tu kita tak tahu tahajud dia macam mana setiap malam. Jadi hak ni lah tak ada di sekolah ni. Jadi kalau kita nak bagi ada, hari ni kena mula lah. Kejayaan dia 50 tahun yang akan datang. Makna kita nak naikkan generasi. Hari ni tak mula lagi, tak buat lagi, kita dah tak ada masa dah. Kemat dulu lah kot. Jadi itu isu yang kita kena hadapi di akhir zaman. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba kita tengok contohnya. Ulama-ulama India ngaji di India, di madrasah hadis. Contoh Jamaah Tabligh yang diasaskan oleh Maulana Ilyas. Anak dan cucu dia, mereka bukan expert dalam bahagian hadis semata-mata, tapi mereka pakar dalam bidang-bidang dunia, bidang-bidang keduniaan. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, mereka alim dalam ilmu kimia. Ilmu kimia. Sebagai contoh lain, orang Islam, seperti mana saya pernah sebut, orang Islam hebat sebab orang Islam lah yang mula mencipta, asas mencipta kapal terbang. Tapi bila mana orang Islam ni jadi asas, orang putih main mengaji, orang Eropah main mengaji. Mereka datang ke Andalus. Waktu ekonomi, waktu sejarah Islam tengah duk hebat tu, ilmu dunia tengah duk keluar, orang putih, orang Eropah main mengaji. Mereka balik ilmu tu ke negara mereka, mereka bunuh Andalusia. Mereka meruntuhkan kerajaan Islam Andalus. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan mereka runtuhkan, mereka declare pula mereka punya ilmu itu. Maka negara Islam ditahan. Kalau macam di India ni, kerajaan India dapat kesan ulama-ulama yang pakar dalam bidang ni ditangkap, disusahkan. Kadang-kadang dia mula buat dengan lembut, kemudian dia buat dengan keras. Buat dengan lembut, dia kata, mau tak kerja dengan kami? Anak isteri kami support. Itu cakap lembut. Lepas tak, kita orang Islam, kita kurang di sudut material. Kami ada duit, mana boleh mau kerja dengan kami? Kami support. Ini cara lepas nak kawal. Kalau cara lembut tak terima, mereka akan tangkap dengan bagi umat Islam maju. Allahumma salli ala sallam. Maka subhanallah, mereka mencetuskan satu revolusi, dia panggil revolusi Perancis. Dengan cara tindakan mereka, orang agama jangan campur hai dunia. Dunia, agama. Dunia di gereja, akhirat agama di gereja. Pentadbiran di istana. Jadi mereka pun mula buang agama. Dan mereka berjaya. Sebab orang kafir,
berjaya kalau buang agama. Orang Islam tak boleh. Orang Islam nak berjaya dia kena pakai agama. Jadi kita pun ikut tune orang kafir. Orang kafir berjaya tinggal agama, kita pun nak tinggal agama juga, nak berjaya. Tak berjaya. Salah semua. Tak berjaya. Jadi ni lah kita kena, macam mana kita nak keluar daripada situasi ni? Macam mana kita nak keluar daripada situasi ni? Sebagai contoh lain, ekonomi. Hari ini kerajaan masih belum bersedia untuk meninggalkan sepenuhnya ekonomi ribawi yang jenis riba. Salah Sayyidina Muhammad. Hari ini umat Islam diajak untuk menega berhutang. Dia hutang bank berapa juta, lepas tu dia menega, lepas tu dia bayar bulan-bulan dekat bank. Ni suatu bentuk menjerat diri. Lepas tu pula masalah senang, kerajaan mengambil pula kesempatan di atas orang menega ni melalui cukai. Akhirnya orang hak nak baru naik tak boleh pergi tara mana, tara tu lah. Ni sistem. Orang yang berjaya ialah orang yang menega, tak berhutang. Kita nak bangga apa? Walaupun dalam bank duit kita banyak kan, tak bangga apa? Sebab kita masih hutang. Betul tak? Nak bangga apa? Duit kita ke tu? Duit orang. Kita tu tak boleh bayar hutang lagi. Tapi kalau kita meniaga, kita tak ada hutang, kita berjaya, insya-Allah. Itu sistem Islam. Hutang tak boleh buat, melainkan kita yakin kita boleh bayar dengan cepat. Kalau tidak, dia menghilangkan keberkatan perniagaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang sekular kata hutang banyaklah boleh buat, hutang banyaklah boleh berniaga. Dia boleh buka kilang apa semua. Salah Sayyidina Muhammad. Buka kilang besar kalau nak berniaga besar. Sebenarnya dengan tak berhutang itulah akan memberi keberkatan, akan bertambah sikit rezeki sampai kita berjaya, insya-Allah. Allahu Akbar. Ini cabaran akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, umat Islam kena belajar macam mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf berniaga sampai memukul mati sistem ekonomi Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi itulah cabaran kita di akhir zaman. Kita dipegang, bukan sekadar dipegang, dia belenggu. Sistem membelenggu. Maka sistem ni mesti kita keluar daripada belenggu ni. Dan sudah tentu pemimpin yang akan, kita perlukan pemimpin yang hebat. Pemimpin yang adu adalah ni tak boleh. Pemimpin dipegang oleh orang. Kita nak pemimpin baru, yang segar, yang jadi masalah Sayyidina Muhammad, sebenar-benar pemimpin yang dapat melepaskan umat daripada belenggu jahiliah. Saya ingat setakat tu dulu untuk tajuk cabaran akhir zaman pada pagi ini. Jadi saat lagi kuliah duha tak ada. Saya ada urusan yang saya nak selesaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang dapat mempertahankan dan membela agama pada hari depan, insya-Allah.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.